Bid'ah idhafiyah ni yang banyak berlaku dalam masyarakat kita, dan kita tak sedar ni. Kita duk ingat kau ni tak apa ni. Pasal apa? Pasal benda molek. Benda molek. Ini masalah. Ramai juga dalam masyarakat kita ni, kalau orang mati kan pergi ngatik di rumah si mati tu. Berapa malam? 40 malam. 100 hari mati buat pula. Ngatik. Panggil ramai-ramai buat jamu ke apa. Kalau sampai dulu pelik lagi. Kalau sampai dulu malam pertama tu buat goni. Malam goni buat tapel. Malam goni buat serabel. Tak boleh buat goni lain. Kena buat tu. Ni biasa dalam masyarakat kita. Lepas ngatik tak molek kau, dia kata. Ngatik tak molek kau. Apa yang tak boleh? Apa bid'ah? Hak bid'ah ni sepuluh tak ada. Sepuluh tak ada katok-katok pala ke apa, hak rambut rambut tu. Tu hak bid'ahnya. Sinilah yang jadi masalah. Hak ni dia tidak faham sebagai bid'ah. Ramai di antara masyarakat kita ni bukan orang biasa, orang alim pun dia duduk kata tidak bid'ah benda ni. Situlah yang jadi kekeliruannya. Sebab dia kata muka la ilaha illallah tu kan bagus. Apa salahnya kalau kita buat situ? Masalahnya gini. Tadi kita sudah baca dah hadis, dan banyak sangat hadis. Sesuatu benda ni baru jadi tu saya terima apabila kita buat mengikut sunnah. Cuba kita baca dalam kitab hadis. Nak tahu sunnah ni, kita hadis lah. Pernah ke Rasulullah SAW buat lagu tu? Bila orang mati, sah je hadis. Cuba buat mari, sah je hadis. Tak usah rakyat banyak lah, sah je. Ada ke Rasulullah SAW himpunkan orang, sahabat-sahabat dia pergi rumah si mati tu duduk ngatik? Ada ke tak ada? Tak ada. Dan bila tak ada, kita ambil mana kita buat lagu tu? Rasulullah tak pandang ke? Tidak lebih baik kau untuk si mati dia tak kesian kepada orang mati yang tak buat lagu tu? Kita lebih tahu. Kita ambil mana? Itu persoalan. Lepas tu setengah orang kata, dia kata tak apa tu, kita boleh ubah suai. Ubah suai hak tu. Kita kata tak boleh ubah suai ni. Kalau doktor cukup faham. Kita pun pesakit ni kalau hak cerdik, dia kena ikut doktor royak tu. Ni ubat darah tinggi. Pak cik makanlah ubat ni. Sekali makan 2 butir 3 kali sehari. Misalnya. Tak apa makan. Dia pun fikir ni dia sakit darah tinggi tentu dah. Ubat ni ubat darah tinggi. Berapa kalau makan 5 butir? Kalau makan 5 butir. Dia kata ni 3 kali. Kalau kita makan 5 kali apa? Makan tak tahu. Makan. Kalau benda jenis ubat tu kita mudah faham kan? Mudah faham. Hal lagu tu lah juga sunnah ni pun. Sebab itulah dalam kitab ni dia sebut banyak perkara lah. Banyak perkara. Orang sebut mana hak tak kena saat ni. Apabila buat tak jadi apa. Bahkan bahaya pula kepada diri sendiri. Lagu tu lah juga ada. Kita tak boleh mana-mana. Orang yang menentukan itu dia tak tahu ke? Sebab setengah-setengah perkara tu Nabi SAW kata nak baca sebanyak mana. Orang baca kau banyak, kau molek. Dia kata gitu, setengah-setengah perkara. Kita tak boleh kiaskan hak ni dengan hak tu. Tak boleh kias. Kita tak boleh kata tu ada tu di tempat lain. Nabi SAW kata kalau siapa-siapa baca banyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, baca sebanyak mana. Kau molek kalau baca banyak. Orang yang baca kau banyak tu kau molek. Dia kata tu ada hadis tu. Jadi kalau kita hak lain pun kita buat lagu tu apa? Tak boleh lagu tu. Hak ni boleh makan banyak ubat, hak ni tak boleh. Tak boleh buat main-main. Dia gitu, benda asasnya gitu. Itu dari segi logik. Dari segi logik. Kita tak boleh mana-mana. Sini nak baca berapa contoh berkenaan dengan tak boleh buat lagu tu. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, dia pergi tengok. Dia pergi, orang ajak dia pergi tengok orang duk buat masjid gab dia ni. Dia pun pergi. Hak tu baca Allah Akbar 100 kali. Duduk lekong. Hak tu baca la ilaha illallah 100 kali. Hak tu baca subhanallah 100 kali. Lepas tu dia ambil anak batu pekong. Bilal duk kira lah cukup kau 100 orang tu. Ibnu Mas'ud pun pergi. Dia kata ke dia, kamu duk bila ke dia tu? Kamu duk bila dosa kamu, kata dia. Bila dosa kamu. Lepas tu dia kata bila dosa kamu, aku jamin, kata dia, bahawa kebaikan kamu tidak akan hilang kalau ada hak kebaikan. Wahai hakum, kata dia, umat Muhammad, ma asra'a halakatakum, alangkah cepatnya kamu binasa, kata dia. Ni sahabat-sahabat ramai lagi ada ni. Pakaian Nabi SAW tak rosak lagi ni.
Masih duk ada lagi ni. Bekas-bekas dia pun duk ada lagi, tak pecah lagi. Kamu nak buka pintu kesesatan ke? Dalam masyarakat dengan buat lagu sana. Padahal kita kata dia nak baca geria la ilaha illallah. Subhanallah. Tidak buat benda lain. Benda ni benda hak Nabi SAW kata molek, dalam Quran kata molek. Tetapi cara tu duduk lagu tu, pernah ke Nabi SAW buat lagu tu supaya dia buat? Tak ada. Bila tak sesuai dengan cara, serupa dengan cara Nabi SAW, Ibnu Mas'ud kata ni buka pintu kesesatan. Dalam riwayat yang lain Ibnu Mas'ud kata, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain daripada dia, laqad ji'tum bi bid'atin zalma au laqad fuqtum ala ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu telah melakukan satu bid'ah yang gelap ni, kata dia, buat kerja lagu ni. Ataupun kamu telah berasa kamu lebih daripada sahabat-sahabat Nabi. Berasa gitu ke? Ini kata-kata dia. Dalam riwayat yang lain disebutkan, bila orang cerita kepada Ibnu Mas'ud, dia pergi dengan tudung muka dia tak siwirkan apa lah. Lepas bila siapa sana, dia pun kata, siapa kenal aku, kenal lah. Hak mana tak kenal aku ni Abdullah bin Mas'ud. Kamu tahu kan bahawa tidak ada petunjuk lebih baik daripada petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu telah melakukan bid'ah yang besar ni, ataupun kamu berasa kamu telah melebihi sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak ni padahal kita kata dia tegur ni kepada dia. Hak tu masuk di bawah zikir la ilaha illallah tu boleh tu. Tapi kalau tak kena cara buat, tidak jadi molek. Kita kena ikut supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat. Ini riwayat daripada Ibnu Mas'ud lagi. Ada orang duduk bertahlil dalam masjid, duduk berselawat dengan derah dalam masjid. Dia pun kata kepada mereka, ma arakum illa mubtadi'in. Aku tak nak nampak kamu ni kecuali ahli bid'ah. Sebab kita tengok, kenapa dia tak kena Orang duduk berselawat dalam masjid, orang duduk bertahlil dalam masjid, dia pergi hambak tubik. Kenapa dia tak kena? Tak kena cara. Bukan la ilaha illallah tu dia anti la ilaha illallah. Dah, selawat molek, cara tu tak kena. Baik. Ini contoh daripada Ibnu Umar pula. Abdullah bin Umar pernah duduk dekat rumah Aisyah, bersandar di rumah Aisyah dalam masjid lah. Orang-orang duduk sembahyang duha pada ketika tu dalam masjid. Kami pun tanya, lagu mana? Dia kata bid'ah. Sembahyang duha bid'ah ke? Ya, kita duduk buat sembahyang duha. Sembahyang duha tu sendiri tidak bid'ah, molek, tak kena gaya buat. Ni kita nak cerita ni. Sinilah asas hak ulama kata bid'ah idhafiyah ni lagu ni lah. Asas dia tu ada, molek, tak kena cara buat. Sebab apa yang dia buat secara mesti di masjid tu? Buat rumah boleh. Sebab apa yang tetap sama kalau nak sembahyang duha kat pergi masjid secara tertib, macam nak pergi sembahyang Jumaat. Sebab apa? Buat tetap lagu tu. Benda yang tidak mesti buat lagu tu, kita buat mesti. Itu yang jadi bid'ah. Inilah orang panggil bid'ah idhafiyah. Lepas tu kalau kita kata tak apa buat lagu ni, kalau tak apa sahabat marah gitu mah. Dia tak faham kah? Kau dia faham bid'ah ni bid'ah hakikiyah tu saja. Ni bukan dengan bid'ah hakikiyah ni. Bukan orang duduk buat benda yang hak semua terima sekarang ni pun terima sebagai bid'ah. Dah. Duduk sembahyang duha, dia kata bid'ah. Sebab itu Imam Nawawi kata dalam menghuraikan hak ni dalam syarah Muslim, hak ni ada dalam Muslim. Dia kata maksudnya menyatakan sembahyang duha itu dalam masjid dan berkumpul, mana buat pakat buat ramai-ramai dalam masjid, itu bid'ah. Bukan asas sembahyang duha tu bid'ah. Takkanlah Ibnu Umar tak faham hak tu. Dia faham dah tidak bid'ah hak tu. Nampak kan ni? Ulama faham hak asalnya tidak bid'ah boleh jadi bid'ah. Lagu mana? Tak kena gaya buat. Hak sepatutnya buat semacam ni, kita berlebih. Hak sepatutnya dibaca secara umum, kita tetapkan situ saja. Lagu ni caranya. Itu jadi bid'ah idhafiyah. Ini cerita Ibnu Umar lagi. Ada orang bersing dekat dia. Orang tu berkata, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Dia kata lagu tu. Ibnu Umar pun kata, aku pun kata alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Aku pun lagu tu juga. Cuma bukan gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar apabila bersing. Bukan kata lagu tu. Kata lagu ni. Dia ajar kepada kami supaya kami berkata alhamdulillah ala kulli hal. Atau alhamdulillah saja. Bukan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Pasal apa dia?
Ibnu Umar pun kata, aku pun kata lagu tu juga. Tapi bukan situ. Bukan situ. Dalam semaya. Kita selawat dan kita salam kepada Nabi SAW dalam semaya. Itu tepat dia. Bukan selepas pusing tu. Ini menunjukkan benda yang molek, dia boleh jadi bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah idhafiyah. Itulah ulama kata bid'ah idhafiyah tu betul. Dia ada asasnya. Sahabat-sahabat lebih faham tentang sunnah, tentang bid'ah ni. Dia kata benda macam tu bid'ah. Ini ada dalam Tirmizi, dalam Mishkat ke apa ada. Lagi Ibnu Umar. Ibnu Umar lagi, cerita Ibnu Umar lagi. Dia masuk dalam satu masjid, dia buta dah. Hak ni hadis ni ada berlaku dalam kita hadis mana-mana pun ada ni. Dia masuk dalam masjid, orang bawa dia. Lepas tu, lepas pada qamat tu, ada lagi Tok Bilal kata, "Mai semaya, mai semaya." Semaya. Tok Bilal kata lagi lagu tu. Dia pun kata kepada orang yang bawa dia pergi dalam masjid, "Keluarkan aku daripada masjid ni. Aku tak sih semaya, tempat ada bid'ah." Kita kata tak molek gapo dia. Dapat kau ajak orang semaya kan? Dalam qamat tu pun ajak orang semaya juga. Kan dalam bas tu pun ajak orang semaya juga. Tak boleh. Sekatu saja. Hak tu orang panggil taswib. Taswib ni bid'ah. Sebab itulah Sayyidina Umar, makna dia pandai, tak ada kelebihan ada semaya jemaah dalam masjid tu. Setara tu yang buat. Bukan orang duduk palu gendang, duduk joget dalam masjid. Bukan hak tu. Bid'ah hak tu di luar negeri tu memang banyak lah. Memang luar negeri ada, pakai dalam masjid buat lagu tu. Paksa gantung gambar Khomeini depan tu. Gantung gambar semaya. Ngadak gambar hak tu tak secara lah hak tu. Ni kira hak kita ni dalam masyarakat kita. Dia kata apa bid'ah? Masalahnya kita tak boleh soal benda ni. Gini, kita kena tengok sahabat lah kata lagu mana. Orang yang paling tahu tentang sunnah, tentang bid'ah ni sahabat. Dan benda ni ada ke tidak dalam kitab? Dalam kitab kita hadis ada. Lepas tu dia buat benda besar, benda yang Nabi tak pernah ajar kau. Pada dasarnya ada, ajak semaya kan? Qamat, azan tu pun ajak semaya. Tapi tak boleh buat lagu tadi. Siapa setara tu kecil kesalahan, siapa dia tak sih semaya. Mai, keluarkan aku daripada ni. Dia kata akhrij bina min indi hadzal mubtadi' wa lam yusalli fihi. Dalam Tirmizi kata dia tak semaya di masjid tu. Dia kata keluar aku, tak saya duduk kat ahli bid'ah. Tak ada dah kelebihan semaya jemaah. Nak ayat. Ni sahabat faham lagu tu. Bukan kita. Setengah-setengah orang dia kata, "Oh, buat apa je? Lagu tu tak kena lah, benda molek." Benda molek. Dia tidak faham hak ni. Hak ni ramai tak faham. Benda ni. Dalam Syarah Muhadzab Imam Nawawi sebut, Sayyidina Ali pernah tengok muazzin melakukan taswib pada waktu Isyak. Dia kata, "Buat keluar, hambak tubik," kata dia daripada masjid tu. Dia tak bui orang kata lagu tu dalam masjid. Sayyidina Ali suruh buat tubik, hambak daripada masjid. Kita kata, gapa dia besarnya? Tak boleh. Inilah benda yang kita nak faham je. Bid'ah tu gapa dia? Dia akan jadi tidak tulen sunnah yang kita ikut. Seperti mana kalau tauhid kan ada unsur syirik. Hak ni tidak ikut sunnah sengati. Mengaku Muhammadur Rasulullah, tapi tidak ikut Rasulullah sengati. Pernah satu kali pula ni Sayyidina Ali pula. Ada seorang pada hari raya dia nak semaya sebelum semaya raya. Dia nak semaya sunat. Ali pun larang dia. Orang tu pun kata, "Wahai Amirul Mukminin," dia kata, "Inni a'lamu anna Allah Ta'ala la yu'adzibu 'ala as-salah." Saya percaya Allah tak akan seksa seseorang kerana semaya, kata ni. Orang tu kata ke dia. Ali pun kata, "Wa inni a'lamu anna Allah la yuthibu 'ala fi'lin hatta yaf'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw yahuthahu 'alayhi aw yahutha 'alayhi fatakunu salatuka 'abathan wal 'abath haram fala'allahu ta'ala yu'adzibuka bihi li mukhalafatika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sayyidina Ali pun kata, "Aku yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan beri pahala kepada seseorang tu kalau dia buat benda hak Rasulullah tak buat. Dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak galakkan, dia buat. Tak boleh pahala," kata dia. Bermakna sembahyang engkau tu sia-sia. Buat benda sia-sia haram, kata dia. Bahkan boleh jadi hak munasabahnya, kata dia, Allah akan menyiksa engkau kerana engkau telah melanggar perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat tak serupa dengan Rasul. Hak tu boleh jadi. Allah SWT akan siksa engkau walaupun kamu nak sembahyang. Cara lagu tu bukan cara Rasulullah.
Kita kata orang tu pun kata kan, saya percaya takkanlah Tuhan akan seksa saya kerana nak sembahyang. Tak boleh. Kalau boleh, apa Sayyidina Ali kata gini? Dia lebih faham. Bukan seorang dua sahabat ni, beribu-ribu sahabat faham lagu tu belakang. Boleh jadi kamu akan diseksa kerana kamu buat bercanggah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku juga kepada Sa'id bin Musayyab, menantu kepada Abu Hurairah ni, yang mana tengok ulama mengatakan dia ni sayyidut tabi'in, orang ada nombor satu penghulu di kalangan tabi'in. Dia kata kau dia supaya tu. Dia kata berhubung dengan seseorang yang nak sembahyang asar, nak sembahyang sunat selepas sembahyang asar. Orang tu pun kata apa-apanya, kita nak sembahyang, bukan nak buat benda lain. Sa'id bin Musayyab kata, orang tu kata, adakah Allah akan menyeksa saya kerana sembahyang? Sa'id bin Musayyab kata, Allah akan menyeksa engkau kerana engkau buat tidak serupa hak sunnah. Tak boleh buat tak serupa dengan hak sunnah. Lagi riwayat Uthman bin Abil As, ni sahabat ni, dia kata ada dalam keluarga dia tu nak sunat. Bila nak sunat ni panggil buat macam bai'ah gitu. Ini pun berlaku juga dalam masyarakat kita setengah-setengah, buat jamuan. Dia pun kata, dia katakan, inna kunna la na'til khitan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala nud'a lahu. Kita zaman Rasulullah dulu tak ajak gi. Kalau orang buat kenduri kerana bersunat apa tak ajak gi. Dan tidak pernah dijemput pun. Maknanya tak ada di zaman Nabi, tak boleh kita nak buat. Dengan anggapan ada kelebihan, ada pahala, ada kebajikan, tak boleh. Tak boleh lagu tu. Satu lagi riwayat Abdul Rahman, adik-beradik kepada Sayyidatina Aisyah, lama dia tak boleh anak. Bila boleh anak lelaki, maka dalam keluarga ramai-ramai tu pasal suka sangat kan, sekali ni kita nak melih unta, kata dia. Hak sunnahnya Nabi SAW kata, kalau perempuan seekor kambing, kalau lelaki 2 ekor kan. Dak ni demon ni kata, kita sembelih unta lah sekali ni. Apa Aisyah kata? Aisyah kata gapo dia? La bali sunnah afdal anil ghulam syatan mukafiatan wa anil jariyah syatun. Sunnah hak tu hak lebih baik, kata dia. Kalau anak lelaki 2 ekor kambing yang sempurna, dan kalau anak perempuan 1 ekor, dia tak bui. Kita kata apa ya, kalau kita buat lebih banyak kan, boleh makan ramai, boleh kebajikan lebih banyak lagi, dan orang boleh makan. Tak boleh lagu tu. Bukan makna kita tak boleh bai'ah besar, tidak. Tetapi hak ni kalau kita nak buat sunnah, ikut hak ni. Hak ni hak rasminya. Hak lain tu tambahan bai'ah segula sajalah. Kita kata nak makan-makan gitu. Tetapi kalau nak tukar, tak boleh. Tukar tak boleh. Tak boleh nak tukar. Lepas tu banyak lagi lah hak lain-lain yang seumpama ini, banyak sekali dalam riwayat-riwayat hadis dan sahabat-sahabat, semua faham. Jelas benda dia. Tapi orang kita ramai tak faham. Malangnya orang-orang ngaji pun kadang-kadang dia keliru lagi. Dia tak saya terima bid'ah idhafiyah ni sebagai suatu yang tak molek, yang tak boleh diterima dalam Islam. Sedangkan sahabat-sahabat saat ini contoh saja yang kita baca, banyak lagi yang lain. Sahabat-sahabat apa benda lagu tu tak boleh terima. Ini menunjukkan bid'ah idhafiyah ni tak boleh juga. Bukan bid'ah hakikiyah saja tak boleh. Bid'ah idhafiyah pun salah juga. Sebab apa? Dia akan menukar rupa agama.